Sebab itu orang yang berzikir dalam hati ini, lidahnya tak boleh bergerak-gerak. Untuk menjaga lidah tidak bergerak, maka ketika zikir dalam hati itu, lidah ditolakkan ke langit-langit mulut kita. Ini disebut dalam sebuah hadis. Ya Ali, pejamkan kedua-dua matamu, katupkan dua bibirmu, naikkan lidahmu ke langit-langit, dan kau sebutlah di dalam hatimu Allah, Allah, Allah. Ini hadis Nabi. Kalau ahli zikir, dia tahu. Allah telah sediakan isi neraka itu ramai di kalangan jin dan manusia, disebabkan jin dan manusia itu ada hati, lahum qulubun, tapi mereka tidak boleh menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran Allah. Satu. Kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi sayangnya mereka tidak boleh menggunakan pandangan mata untuk melihat kebenaran Allah. Ketiga, walahum azanun, mereka mempunyai telinga, la yasma'una biha. Sayangnya mereka tak boleh menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar kebenaran Allah. Ada tiga ni. Hati tak boleh guna, mata dan telinga tak boleh guna. Mata dan telinga ini maknanya akal. Kerana penggunaan akal itu perlu kepada pendengaran dan penglihatan. Itu kalau ada seorang manusia, ketika dilahirkan, dia buta dan pekak. Lahir saja buta dan pekak. Ini tidak ada taklid agama. Tak ada apa-apa kewajipan agama. Manusia yang ada hati dan ada akal tak digunakan untuk memahami, menerima kebenaran Allah. Laika kala an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk keadaannya berbanding dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang berhati ghaflah. Jadi penyakit ghaflatul qalbi ini sangat bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada pagi ini akan bacakan sebuah hadis yang ringkas tapi sangat penting. Satu ketika Rasulullah dikelilingi oleh ramai sahabat, tiba-tiba seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, man al-aqyas? Ya Rasulullah, man al-aqyas? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdik, yang paling bijak? Maka Rasulullah menjawab dengan ringkas, aksaruhum lillahi zikron walil mauti istidadan. Manusia yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati Allah dan paling banyak menyediakan bekal untuk mati. Orang yang paling banyak mengingati Allah dan paling banyak menyediakan bekal untuk mati. Aksaruhum lillahi zikron, paling banyak mengingati Allah, walil mauti istidadan, dan paling banyak menyediakan bekal untuk mati. Jadi kalau kita mau menjadi seorang mukmin yang bijaksana, banyakkanlah amalan zikir dan segeralah kita sediakan bekal untuk mati. Bekalan untuk mati ini disebut dalam Quran. Perintah kita membanyakkan bekal untuk mati. Fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba membuat kebaikan. Allah juga berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik berbekal untuk akhirat itu ialah takwa. Jadi takwa yang bermakna taat kepada Allah, buat segala yang suruh, tinggal apa yang dilarang. Itulah sebaik-baik bekal untuk hari akhirat, dan itulah yang Rasulullah perintah kita supaya menyediakan bekal akhirat ini sebanyak-banyaknya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Amalan zikrullah ini merupakan satu amalan yang paling banyak disentuh oleh Allah dalam Quran, yang bermaksud kalau kita bandingkan amalan zikrullah dengan apa juga amalan lain, maka amalan zikrullah ini adalah satu-satunya amalan yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Quran. Ada kajian yang telah dimuatkan dalam sebuah kitab. Kajian itu menyimpulkan bahawa ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang zikrullah hampir 100. Jauh meninggalkan ayat-ayat yang menyentuh tentang solat, walaupun solat itu yang agama sangat penting. Tapi ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang solat tidak sebanyak ayat yang menyentuh tentang amalan zikrullah. Begitu juga hadis Nabi. Hadis Nabi juga pun banyak menyentuh tentang zikrullah. Ini menunjukkan bahawa amalan zikir itu sangat penting. Di dalam Quran pun Allah sebutkan berbagai kebaikan tentang amalan zikir. Antaranya orang yang banyakkan zikir ini digelarkan oleh Allah dengan gelaran As-Sabiqun. Dalam ayat 10 surah Waqiah. Tadi telah saya bacakan dalam muqaddimah kuliah saya. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sabiqun as-Sabiqun ulaikal muqarrabun في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون السابقون, golongan as-sabiqun. Siapakah dia golongan sabiqun itu? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah golongan muqarrabun. As-sabiqun itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat makna as-sabiqun. Ya Rasulullah, apakah maksud sabiqun? Rasulullah menjawab dengan dua perkataan. Hum mufarridun. As-sabiqun itu ialah golongan mufarridun. Maknanya sabiqun dengan mufarridun itu maknanya sama. Tapi sahabat yang bertanya itu masih tak faham. Sabiqun pun tak faham, mufarridun pun tak faham. Lalu sahabat itu bertanya, man mufarridun ya Rasulullah? Kalau begitu siapa dia mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya yang sangat jelas. Al-mufarridun hum
Az-zakiruna Allaha katsiran wadzakirat. Golongan mufarridun itu ialah orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang membanyakkan zikrullah. Az-zakiruna Allaha katsiran wadzakirat. Orang-orang lelaki yang banyakkan zikir dan begitu juga perempuan yang banyakkan zikir. Jadi siapa yang banyak zikir, Allah masukkan dalam golongan as-sabiqun. Bila dipilih oleh Allah masuk dalam golongan as-sabiqun, dengan sendirinya mereka itulah ulaikal muqarrabun, orang-orang yang hampir kepada Allah. Golongan muqarrabun atau golongan orang-orang yang hampir kepada Allah. Allah itu tidak bertempat. Yang dimaksudkan hampir kepada Allah itu hampir kepada rahmatnya. Dapat berbagai rahmat yang sempurna dunia dan akhirat. Maka karena itulah mereka diberitahu oleh Allah fi jannatin na'im. So, mereka itu di akhirat nanti akan diletakkan oleh Allah di dalam jannatun na'im. Salah satu surga yang istimewa. Fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Karena zaman awal Islam orang ramai berzikir. Wa qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman Islam. Macam zaman kita ini sedikit ada golongan as-sabiqun muqarrabun ini. Tapi Allah dah tegaskan wa qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan. Mudah-mudahan kita berzikir dipilih oleh Allah, masukkan Allah dalam golongan as-sabiqun dan golongan muqarrabun. Walaupun kita hidup di akhir zaman ini, kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dimasukkan dalam golongan qalil, golongan yang sedikit bilangannya di akhir zaman ini. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok di ayat-ayat yang lain, orang yang berzikir digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab. Ayat 191 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Golongan ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, berbaring. 24 jam kebanyakan masa digunakan untuk berzikir, tak berhenti-henti. Di samping zikir, mereka tafakur terhadap tanda-tanda kewujudan Allah, keagungannya dan kesempurnaannya sebagai Rabbul Alamin. Zikir dan tafakur. Siapa yang belajar ilmu dan amalan zikir, dia dapat memahami apa yang dimaksudkan zikir dan tafakur. Jadi mereka ini sentiasa zikir dan tafakur, maka hati mereka dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Sehingga ulul albab ini
dapat menggunakan pandangan mata hati untuk melihat alam malakut. Sebab itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini maknanya sesungguhnya di dalam alam malakut kejadian-kejadian yang terletak di langit dan juga kejadian-kejadian yang terletak di bumi dan juga di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah li ulil albab, bagi golongan ulul albab. Ini sangat istimewa tuan-tuan. Saya satu dah sebut. Kita mesti memahami dengan jelas kejadian alam semesta ini. Kejadian alam semesta termasuklah diri kita sendiri, kecil maupun besar. Semuanya dua lapis. Luarannya dinamakan, disebut oleh Allah dalam Quran alam mulki. Sehingga dalam Quran ada satu surah, surah Al-Mulk yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah di dalam kekuasaannya. Biyadihil mulku, di dalam kekuasaannya alam mulki. Alam mulku, alam zahir. Akhir surah Yasin, Allah berfirman, biyadihil malakut. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un. Jadi dua ayat ini Allah ceritakan dua alam. Alam mulki, alam zahir, di mana kita duduk, kita nampak alam mulki ini, alam zahir boleh kita lihat dengan mata kepala, boleh kita rasa dengan panca indera. Alam malakut hanya boleh dilihat dengan pandangan mata hati dan dapat dirasa oleh hati kita. Kesannya begitu hebat. Kalau kita ingatkan dalil akli di dalam ilmu tauhid, dalil akli wujudnya Allah ialah wujudnya alam ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu pandang, kamu akan merasa wujudnya Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Inilah dalil akli. Tetapi tuan-tuan, dalil akli ini Allah perintah kita supaya lanjutkan ke dalam dalil zauqi dengan pandangan hati. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Mengapakah manusia itu tidak mau memandang dengan pandangan mata hati? Malakutis samawati wal ard, fi malakutis samawati wal ard, ke dalam alam malakut, kejadian yang letak di langit dan di bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan malakut tiap-tiap satu kejadian. Kan ini kita hanya dapat menyempurnakan yang satu saja. Wa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kita dapat hanya menyempurnakan, memandang dengan mata kepala zahir kejadian. Batin kejadian alam malakut kita
kita tak lakukan. Apa sebabnya? Kerana kita tak banyak zikir. Disebut dalam Quran, untuk memandang alam malakut itu, mestilah kita sentiasa berzikir seperti golongan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Cuba kita tanya diri masing-masing. Pernah tak kita belajar ilmu zikir dan tafakkur seperti yang diamalkan oleh golongan ulul albab? Ulul albab sentiasa zikir dan tafakkur kerana mereka belajar daripada Rasulullah. Tapi ilmu dan amalan ini di akhir zaman sudah hilang, sudah tak dipedulikan. Apa sebab? Ada banyak sebab. Sebab yang pertama ialah syaitan sendiri. Karena di dalam Quran Allah tegaskan, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Syaitan itu sentiasa bersungguh-sungguh menghalang kamu daripada dua amalan, zikrullah dan solat. Nombor satu, zikir. Syaitan memang tak bagi. Sehingga itulah kita diberi pemikiran oleh iblis. Zikir ini sunat. Perkara sunat ialah perkara baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Kita pun peganglah zikir ini sunat. Sunat perkara yang baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Jadi kerana itu kita tinggal zikir. Kerana zikir ini sunat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita rujuk ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita berzikir, ahli tafsir telah menyimpulkan bahawa hukum zikrullah itu adalah wajib. Antara ayat Quran yang mewajibkan kita berzikir ialah ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Cuba tuan-tuan tengok terjemahan Quran dalam bahasa kita. Kan bermakna, hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu di dalam hati kamu. Dalam keadaan hati kamu tadarruk kepada Allah, takut kepada Allah, tanpa ada suara sepanjang siang dan malam. Janganlah kamu berhati ghaflah. Ini terjemahannya. Yang asalnya, perintah zikir dalam hati ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sebab itu disebut ganti nama Nabi, iaitu Ka. Wadhkur rabbaka. Rabbka itu engkau. Ya Muhammad, engkau ingat dan sebutlah nama Tuhanmu Allah. Fi nafsika, di dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan, dalam keadaan hatimu tadarru' kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli, tanpa ada suara. Zikir khafi. Sebab itu orang yang berzikir dalam hati ini, lidahnya tak boleh bergerak-gerak. Untuk menjaga lidah tidak bergerak, maka ketika zikir dalam hati itu, lidah ditolakkan ke langit-langit mulut kita. Ini disebut dalam sebuah hadis, ya.
Rasulullah bersabda, "Ya Ali, igmit ainaika wa alsik safataika wa'li lisanaka wa qul anta Allah Allah Allah." Ya Ali, pejamkan kedua-dua matamu, katupkan dua bibirmu, naikkan lidahmu ke langit-langit, dan kau sebutlah di dalam hatimu Allah Allah Allah. Ini hadis Nabi ya. Kalau ahli zikir dia tahu. Jadi itulah, oleh kerana kita di akhir zaman ni menganggap zikir ni hukumnya sunat, maka kita dah tak ambil berat. Jadi ayat 205 surah Al-A'raf tadi, menurut Syekh Fakhrul Razi. Siapa dia Fakhrul Razi? Fakhrul Razi dia ulama yang teralim di abad yang ke-7. Meninggal dunia 606 Hijrah. Karena itu beliau diberi title Mujaddid abad ke-7. Berdasarkan kepada hadis Nabi, tiap-tiap 100 tahun akan lahirlah seorang mujaddid agama, reformer tentang agama, memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku. Selama 100 tahun mesti ada seorang. Abad yang ke-6, mujaddid abad ke-6 ialah Imam Ghazali. Abad yang ke-7 ialah Syekh Fakhrul Razi, pengarang penyusun tafsir Al-Kabir atau tafsir Fathul Ghaibiyah, Fathul Ghaib. Dia memang dianggap orang yang paling bijak di bidang tauhid, di bidang hadis dan juga di bidang Quran. Ketika beliau menafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf ini, tuan-tuan, beliau menegaskan bahawa ayat ini asalnya diturunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah wajib berzikir dalam hati seperti yang disebut dalam ayat ini. Bagaimanapun, bila ditelitikan ayat ini, maka ada qarinah lafziyah. Qarinah lafziyah ni lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam ayat 205 ini. Ya. Qarinah lafziyah menunjukkan bahawa umatnya juga wajib berzikir seperti yang Allah perintah kepada Rasulullah. Maknanya, tuan-tuan, kita juga wajib berzikir dalam hati Allah Allah seperti yang Allah perintah kepada Rasulullah. Syekh Fakhrul Razi dan ulama lain menambah lagi apa itu bukti kewajipan kita. Begini mereka ini berkata, Rasulullah yang memang seorang Nabi dan Rasul yang bersifat maksum, diberi hidayat diberi wahyu oleh Allah, sehingga semua kata-katanya adalah wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Rasulullah yang memang maksum, seluruh cakap-cakap Rasulullah adalah wahyu, diwajibkan berzikir dalam hati Allah Allah berterusan untuk menghilangkan sifat ghaflah. Maka tentulah umatnya yang memang selalu melakukan dosa, tentulah umatnya lebih-lebih lagi diperlukan mengamalkan zikir tersebut supaya hati mereka tidak bersifat ghaflah. Ini bukan pandangan saya, ini pandangan ulama. Antaranya Syekh Fakhrul Razi.
Yalah kalau Rasulullah wajib zikir hati Allah, Allah. Supaya jangan bersifat ghaflah hati Nabi. Maka tentulah kita lebih-lebih lagi. Sebab kita ini memang sentiasa terdedah dengan dosa, kecil maupun besar. Dan memanglah hati kita ini bersifat ghaflah. Tentu kita perlu menghapuskan sifat ghaflah, kerana sifat ghaflatul qalbi ini ibu berbagai sifat jahat di dalam hati kita, punca. Kalau sifat ghaflah ini hilang, sifat-sifat jahat lain akan hilang. Nak menghilangkan sifat ghaflah ini, zikir dalam hati Allah, Allah, Allah. Malahan tuan-tuan, selalu juga saya dah sebut, manusia dan jin yang berhati ghaflah, derajat mereka akan turun, akan jatuh lebih buruk daripada binatang ternak. Dan mereka, tempat mereka memanglah di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na di jahannam. Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah sediakan di jahannam untuk isi neraka. Kasirum minal jinni wal insi, ramai di kalangan jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena jin-jin dan manusia-manusia itu Allah kurniakan hati. Jadikan hati dalam diri kita ni, la yafqahuna biha. Malangnya mereka tidak mampu menggunakan hati untuk memahami kebenaran Allah. Kita semua ada hati. Tapi ada di antara kita yang tak boleh, tak mampu menggunakan hati bagi memahami kebenaran Allah. Inilah fungsi hati, iaitu untuk memahami. Al-qalbu lil mafhumat. Peranan hati kita ni untuk memahami. Kerana ada perkara-perkara dalam agama ni yang akal tak boleh faham. Ketika itulah hati memainkan peranan untuk memahami. Kerana kepahaman akal itu tuan-tuan terbatas. Terbatas pada perkara yang masuk akal. Al-aqlu lil ma'qulat. Akal itu kemampuannya menerima perkara-perkara masuk akal. Peristiwa Isra' Mi'raj tak masuk akal. Sebab itu ada beberapa orang Islam yang dikatakan murtad bila mendengar Nabi melakukan Isra' dan Mi'raj pada malam itu. Pagi esoknya itu ada beberapa orang yang murtad. Tak percaya kan? Sebab apa? Pada akal susah nak menerima Isra' dan Mi'raj ni. Tapi hati boleh faham. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Allah telah sediakan isi neraka itu ramai di kalangan jin dan manusia, disebabkan jin dan manusia itu ada hati, lahum qulubun, tapi mereka tidak boleh menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran Allah. Satu. Kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi sayangnya mereka tidak boleh menggunakan pandangan mata untuk melihat kebenaran Allah. Ketiga, walahum adhanun. Mereka mempunyai telinga. La yasma'una biha. Sayangnya mereka tak boleh menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar kebenaran Allah. Ada tiga ni. Hati tak boleh guna, mata dan telinga tak boleh guna. Mata dan telinga ini maknanya akal.
Kerana penggunaan akal itu perlu kepada pendengaran dan penglihatan. Sebab itu kalau ada seorang manusia ketika dilahirkan dia buta dan pekak. Lahir saja buta dan pekak. Ini tidak ada taklif agama. Tak ada apa-apa kewajipan agama. Jadi manusia yang ada hati dan ada akal tak digunakan untuk memahami, menerima kebenaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk keadaannya berbanding dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang berhati ghaflah. Jadi penyakit ghaflatul qalbi ini sangat bahaya. Untuk menghilangkan sifat ghaflah ni, Allah dah ajar. Zikir dalam hati Allah, 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 Allah. Direct dalam hati. Tak ada suara. Dalam hati kita sebut Allah, Allah, Allah. Sehingga sebutan Allah itu sebati dalam hati kita yang tak boleh tanggal. Allah sentiasa diingat. Hati sentiasa berada dalam keadaan khudur ma'allah. Allah bertakhta dalam hati. Jadi ketika itulah tuan-tuan, hati kita ni dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Ketika itulah baru kita dapat menyaksikan, berpeluang menyaksikan alam malakut. Tapi menyaksikan alam malakut ini sekali saja. Bukan sentiasa. Sebab dengan sekali itu dah cukup. Kesannya kekal. Ketika itulah tuan-tuan, Nabi bersabda, Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jadi ulul albab itu yang dikurniakan oleh Allah mampu melihat alam malakut dengan pandangan hati. Golongan ulul albab ini tentulah sampai ke tingkat ihsan. Sebab itulah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya tadi, orang yang paling bijak ialah orang yang banyakkan zikir dan orang yang banyak menyediakan bekalan untuk mati. Kerana amalan zikir ini sangat penting. Seluruh ibadat akan menjadi ibadat yang terbaik. Kan saya dah selalu sebut kita ni diperintah oleh Allah beramal. Bukan setakat asal amal. Tapi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan kita di dunia ini supaya kita beramal dengan amalan yang ahsanu amala, amalan terbaik. Solat terbaik, puasa terbaik, akhlak terbaik, ilmu terbaik, semua terbaik. Untuk mencapai amalan terbaik ini tuan-tuan, kita tengok dalam Quran ialah golongan ulul albab. Golongan ulul albab ialah mereka yang sentiasa berzikir dan tafakur. Cuba kita tengok dalil. Ulul albab ni bila beramal, amalan mereka amalan yang ahsanu amala. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad. Ini ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW supaya beritahu kepada siapa? Hamba-hamba Allah tentang satu
kebenaran bahawa hamba-hamba Allah itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Adnin. Jannatul Adnin yadkhulunaha. Ini dalam surah 13, surah Ar-Ra'd. Wa basyiril ibad. Ya Muhammad, engkau sampaikan berita yang benar kepada para hamba-Ku, supaya para hamba-Ku itu berhati suka dan gembira, kerana Aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin. Para hamba-Ku itu ya Muhammad, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itu adalah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Allah, fayattabi'una ahsana, mereka lakukan sampai ke tingkat amalan yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Akhir sekali Allah terangkan, mereka itulah golongan ulul albab. Jadi golongan ulul albab ni tuan-tuan yang senantiasa zikir dan tafakur. Bila beramal, amalan mereka mencapai taraf ahsanu amala. Dalam ayat yang lain, Allah terangkan, tegaskan bahawa Allah menerima amalan yang sampai ke tahap ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu. Mereka itulah yang amalan mereka kami terima, kerana amalan mereka mencapai tingkat ahsan. Kerana mereka beramal sampai ke tingkat ahsan. Cukup jelas ya. Semua ni puncanya sentiasa zikir dan tafakur. Jadi saya fikir cukuplah keterangan yang ringkas ini yang membuktikan benarnya sabda Rasulullah, aqyasun nas man aqyasun nas aksaruhum lillahi zikron walil mauti isti'dadan. Dan ulul albab juga yang paling banyak menyediakan bekal untuk mati. Ini kita boleh tengok dalam ayat 19 sampai 24 surah 13. Saya bacakanlah untuk menutup kuliah pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayat surah 13 surah Ra'd daripada akhir ayat 19 sampai ayat 24 menceritakan bagaimana baiknya amalan zahir dan batin golongan ulul albab. Jadi ini semua membuktikan benarnya kata Rasulullah, manusia yang paling bijaksana ialah yang paling banyak mengingati Allah dan paling banyak menyediakan bekal untuk mati. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.